Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan sebuah tajuk iaitu Media Sosial Punca Keruntuhan Akhlak Remaja. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli iaitu Muhammad Aminul Hakim, Wan Hafizin Izni, Muhammad Hishamuddin, Izlan Syahmim, Muhammad Hadian, Putri Nur Asilah, Nurul Anis Nisa, Nur Azira, Ainun Hidayah dan Siti Hajar. Assalamualaikum, hari ini saya akan menerangkan tentang media sosial punca keruntuhan akhlak remaja. Media ialah satu alat atau perantara dalam komunikasi atau perhubungan. Media sosial pula ialah instrumen sosial dalam berkomunikasi. Sosial pula bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Media sosial memainkan peranan penting sebagai media dan platform penyebaran maklumat sehingga ke hampir semua perkara yang dilakukan secara atas talian. Tapi terdapat juga keburukannya kerana disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, terutamanya golongan remaja. Teknologi yang pesat ini telah menimbulkan satu persatu masalah dan permasalahan ini berlaku dalam kalangan remaja seperti keruntuhan akhlak dalam diri mereka. Sejak kebelakangan ini, negara kita sering dikejutkan dengan berita-berita yang menghiasi skrin televisyen dan dada akhbar tentang masalah sosial yang melibatkan golongan remaja. Antara faktor-faktor yang menyebabkan isu ini berlaku ialah pertama, persekitaran keluarga yang tidak menjaga batas anak remaja dalam menggunakan media sosial. Kedua ialah media sosial mampu melalaikan dan membuang masa terhadap remaja yang tidak dapat mengawal diri semasa menggunakannya. Ketiga, media sosial sebagai media yang mudah dengan satu klik sahaja di ujung jari. Keempat, kebanyakannya media sosial yang ditayangkan ialah ilegal dan tiada tapisan. Terakhir, media sosial menjadi satu ejen dalam penyebaran pelbagai ideologi dan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hakim. Saya akan menerangkan melalui nilai-nilai etika. First adalah nilai di antara institusi keluargaan dalam memantau tingkah laku anak-anak remaja dalam media sosial. Dan etika dan nilai murni dalam menjaga kesadunan bahasa milik generasi muda masa kini sebab kian mudah sebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang. Dan adalah pembangunan modal etika dan nilai murni yang diberikan perlu memberikan tumpuan khusus kepada aspek motivasi atau jati diri yang tinggi dalam diri masing-masing, dan adalah nilai kematangan yang tinggi dapat berfikiran secara rasional. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Nama saya Izlan Syahmim Abdullah dan saya akan menerangkan langkah-langkah mengatasi keruntuhan akhlak remaja. Langkah yang pertama adalah jadualkan penggunaan media sosial, di mana hanya menggunakan telefon pintar pada hujung minggu sahaja. Ibu bapa dapat mengawal dan memastikan penggunaan media sosial anak-anak dengan cara ini dan menetapkan waktu tertentu untuk anak-anak menggunakan telefon pintar dan membenarkan anak-anak berhubung dengan guru-guru dan rakan-rakan untuk mendapatkan info berkenaan kerja sekolah. Langkah yang kedua yang kita dapat lakukan adalah sertai aktiviti yang memerlukan tumpuan tinggi. Kajian mendapati bahawa manusia hanya mampu kekalkan daya tumpuan selama 8 saat sahaja, dan aktiviti seperti bersukan dan membaca buku seperti sukan catur dan sebagainya. Dengan langkah ini dia dapat mengurangkan waktu mereka bersama dengan telefon ataupun gadget. Langkah yang seterusnya, yang akhir ataupun yang ketiga, adalah aktif akaun untuk tempoh tertentu, di mana merupakan langkah yang paling ekstrim dan dapat membantu dalam menjalani dan tumpuan dalam kehidupan seharian, dan merupakan langkah yang diambil oleh pelajar universiti pada masa-masa akhir seperti ujian akhir. Dan dengan langkah ini juga dapat membantu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Itu sahaja dari saya dan seterusnya akan diterangkan oleh Hisham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
untuk kesan-kesan media sosial menjadi punca kerontak akhlak remaja ialah kesan terhadap keluarga. Kesan yang berlaku akibat daripada institusi kekeluargaan ialah keruntuhan institusi kekeluargaan itu sendiri. Hal ini kerana akhlak yang baik datangnya daripada keluarga yang harmoni dan bahagia. Wujudnya keharmonian dan keluarga pastinya akan wujud penceraian. Perkara ini menyebabkan masa depan anak-anak akan terjejas dan tidak akan terpelihara serta hilang tempat bergantung dan bermanja. Kesan yang kedua ialah terhadap individu. Akhlak yang kurang baik akan dipandang hina dan akan dicemooh oleh masyarakat. Kebanyakan remaja pada hari ini mempunyai akhlak yang kurang baik. Mereka terpengaruh dengan media sosial yang digunakan seperti Instagram, WhatsApp dan Facebook. Perkara ini menyebabkan munculnya budaya kuning iaitu penagihan dada, zina dan serta yang lain. Kerontak akhlak dapat memberi kesan dari segi pelbagai aspek dan kesan yang mendalam terhadap diri seseorang. Kesimpulannya, media sosial merupakan antara medium utama di mana para remaja menghiburkan diri mereka sendiri. Media sosial juga jelas menunjukkan bahawa banyak kegunaannya terhadap para remaja seperti berniaga atau berkenal-kenalan. Walau bagaimanapun, kelebihan tersebut hendaklah digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak merosakkan akhlak para remaja di masa kini. Adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap pengguna untuk memastikan bahawa media sosial ini tidak disalahgunakan untuk melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Pada perakhirannya, kebaikan dan keburukan penggunaan media sosial terletak sepenuhnya dalam tangan individu itu sendiri. Merekalah yang harus menjaga akhlak mereka sendiri supaya media sosial tidak disalahgunakan. Dan akhir sekali, harapan saya adalah di masa hadapan pengguna media sosial dapat menjaga perilaku dan akhlak mereka, tidak kira berapa banyak kebaikan dan keburukan yang dibawa oleh media sosial itu sendiri terhadap diri mereka, supaya negara dapat menggunakan media sosial untuk tujuan yang lebih berfaedah. Sekian, terima kasih.